Masa depan Kuba terletak di tangan Presiden kita, Presiden Amerika Syarikat. Apa pun yang berlaku, Jabatan Perang akan bersedia untuk sebarang kemungkinan. Kita di sini untuk bercakap tentang perkara itu hari ini dan kemudian buat fisioterapi. Apa pendapat awak? Pentagon telah meletakkan Guantanamo di tengah-tengah tekanan terhadap Kuba pada hari Rabu 10 Jun 2026. Dia bercakap dengan tentera dan meninggalkan pesanan yang menjadi amaran maksimum di Havana. Mesej itu ringkas dan berat. Ucapan itu bukan sesuatu yang terpencil. Ia datang selepas latihan ketenteraan di Key West, Florida dengan sistem tanpa pemandu dan kecerdasan buatan. Selepas pergerakan terbaru oleh Komando Selatan di Caribbean, selepas satu pertemuan yang jarang berlaku antara Jenderal Amerika dan pegawai tentera Kuba di sempadan Guantanamo. Selepas Diaz-Canel menuduh Trump merancangkan ekonomi, tekanan diplomatik dan juga pencerobohan ketenteraan. Disitulah Guantanamo menjadi zon kecemasan. Pangkalan itu tidak lagi sekedar sebuah kemudahan lama di peta, tetapi mula berfungsi sebagai pameran kekuatan, tekanan dan mesej politik. Kuba membuat bantahan, menuduh Washington cuba mencetuskan letusan sosial dan bercakap tentang pertahanan. Tetapi rejim itu juga menunjukkan ketakutan kerana mereka tahu tekanan kini datang dari semua arah: ekonomi, kehakiman, ketenteraan dan diplomatik. Apa yang menyebabkan Pentagon mengeraskan nada di Guantanamo? Kenapa Diaz-Canel mula bercakap secara terbuka tentang campur tangan? Bagaimana Trump mengetatkan kepungan terhadap kediktatoran Cuba? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Pete Hegseth telah pergi ke Guantanamo untuk bertemu dengan tentera Amerika dan menegaskan bahawa Jabatan Perang mesti menyerahkan kepada Presiden Donald Trump semua pilihan yang diperlukan sekiranya berlaku sebarang kemungkinan yang melibatkan Cuba. Lawatan itu telah diumumkan secara rasmi oleh Jabatan Perang sendiri pada 9 Jun 2026 dengan agenda di Guantanamo dan juga di Komando Pusat di Florida. Pada hari berikutnya, di tanah Kuba, Hegseth berkata bahawa adalah tidak bijak bagi kerajaan Kuba untuk cuba mendapatkan akses kepada senjata yang mampu mencapai pangkalan atau wilayah Amerika. Menurut Reuters, beliau menyatakan bahawa Havana sedang mengundang satu konfrontasi yang mereka tidak inginkan dan tidak mampu untuk menanggungnya. Kenyataan itu berat kerana ia tidak diucapkan di Washington dalam satu temu bual yang santai, tetapi di hadapan anggota tentera di sebuah kemudahan Amerika yang terletak di dalam pulau yang diperintah oleh rejim komunis. Pergerakan di Guantanamo berkait rapat dengan satu lagi isyarat penting. Komando Selatan sudah pun menunjukkan kehadiran dan aktiviti di rantau itu. Pada April 2026, Armada keempat telah menjalankan latihan Flex 2026 di Key West, Florida. Menggabungkan sistem tanpa pemandu, kecerdasan buatan dan platform tentera laut tradisional untuk rondaan maritim dan memerangi rangkaian jenayah rentas negara. Latihan ini berlangsung tidak jauh dari Kuba dan menunjukkan bahawa Washington bukan sekadar bercakap tetapi sedang memperkukuh kehadiran, kawalan dan tindak balas di Caribbean. Laman web rasmi Komando Selatan juga telah merekodkan pada bulan Jun latihan tentera Amerika di Guantanamo. Dengan kehadiran berterusan dalam kawasan tanggungjawab komando di bawah operasi Southern Spear yang bertujuan memerangi penyeludupan haram, menahan pelaku jahat dan melindungi wilayah Amerika. Diaz-Canel telah bertindak balas sebelum peningkatan baru ini menjadi lebih jelas. Dalam temu bual dengan El Diario.es, ketua rejim Kuba menuduh Trump cuba mencekik Kuba untuk mencetuskan letusan sosial dan menggunakan kekacauan itu sebagai alasan untuk campur tangan. Tuduhan itu menunjukkan betapa besarnya panik politik dalam rejim tersebut. Havana, Kuba menjual naratif bahawa kemiskinan di Kuba berpunca dari faktor luar. Tetapi keputusasaan Diaz-Canel sendiri mendedahkan bahawa rejim diktator itu faham tentang fasa baru ini. Washington tidak menganggap Cuba sebagai masalah sementara. Mereka menganggap Kuba sebagai risiko keselamatan, sebagai pusat ketidakstabilan dan sebagai sebuah rejim diktator yang terdedah kepada tekanan yang diselaraskan. Rezim Kuba juga cuba memainkan kesatuan Eropah dan Spanyol terhadap Washington. Dalam temu bual yang sama, Diaz-Canel meminta perlindungan untuk para usahawan Eropah dan mengadu tentang undang-undang ekstrateritorial Amerika.
Niatnya jelas, mengubah tekanan Amerika Syarikat menjadi masalah antarabangsa dan mencari perlindungan politik di luar pulau. Namun, reaksi itu datang pada saat syarikat asing sudah memandang Cuba dengan ketakutan terhadap sekatan. Ekonomi Cuba terus terhimpit, gangguan bekalan elektrik menjejaskan penduduk dan diktator kehilangan ruang untuk bertindak. Kuba merasakan telah kehilangan keselesaan, tidak lagi mengawal naratif dengan mudah seperti dahulu. Reuters melaporkan bahawa setiausaha negara, anak kepada imigran Kuba, telah menganggap Kuba sebagai risiko keselamatan negara kerana jaraknya kira-kira 145 km dari Florida. Ini mengubah berat perdebatan tersebut. Ia bukan sekadar kritikan ideologi terhadap komunisme Kuba. Ia adalah penilaian strategik terhadap sebuah diktator yang lemah, berhampiran dengan wilayah Amerika, mempunyai sejarah penindasan, bersekutu dengan rejim bermusuhan, dan mampu mencetuskan krisis migrasi jika keadaan dalaman tidak terkawang. Rubio dan General Francisco Diaz, Donovan ini sudah pun muncul pada bulan Mei di hadapan peta Kuba dalam perbualan mengenai ancaman terhadap keselamatan, kestabilan dan demokrasi di hemisfera. Bagi Fana, jenis imej seperti ini adalah racun politik. Bagi Washington, ia adalah tanda keutamaan. Guantanamo menjadi lebih penting kerana ia bukan sekadar sebuah pangkalan. Ia adalah titik tetap kehadiran Amerika di dalam Kuba, berhadapan dengan sebuah diktator yang kini merasa terkurung. Sebab itu, kata-kata Rex Hegseth begitu menggugat Havana. Apabila beliau berkata bahawa beliau mengharapkan hubungan yang positif dengan Cuba, tetapi pada masa yang sama memberi amaran bahawa jabatan perang akan memberikan Trump semua pilihan yang diperlukan, mesej politik itu menjadi lengkap. Saluran diplomatik wujud, tetapi ia bukan pilihan yang lebih murah. Tekanan ketenteraan wujud, tetapi tidak perlu diumumkan sebagai perang. Pangkalan itu wujud, tentera berada di sana, latihan dijalankan, mesyuarat ketenteraan berlaku dan rejim diktator cuba tahu setiap pergerakan diperhatikan. Kerapuhan cuba menjadi lebih jelas apabila penganalisis mengingatkan bahawa rejim itu tidak mempunyai kekuatan sebenar untuk menghadapi tentera Amerika. Pertahanan Havana lebih bergantung kepada propaganda, kos politik antarabangsa dan kecoh diplomatik berbanding keupayaan ketenteraan yang sebenar. Rejim itu cuba mengatakan bahawa mereka sedang bersedia supaya tidak terkejut, tetapi keseimbangan kuasa adalah jelas. Ia sangat tidak seimbang. Rejim diktator itu tahu perkara ini. Rejim Iran cuba menguji kekuatan di Timur Tengah dan menerima tindak balas ketenteraan. Rejim diktator. Kuba kini melihat Guantanamo menjadi tumpuan, Komando Selatan sedang aktif, dan kehakiman Amerika membuka semula luka lama. Rubio meletakkan pulau itu dalam perdebatan keselamatan. Dan Hegseth berkata di hadapan tentera bahawa Kuba tidak sepatutnya bermain-main dengan senjata yang mampu mencapai pangkalan atau wilayah Amerika. Ini bukan tindakan terpencil, ia adalah satu set isyarat. Diaz-Canel, Kuba mengubah semuanya menjadi tuduhan terhadap Trump, tetapi reaksinya mengesahkan bahawa rejim diktator itu sedang merasa tidak selesa. Rejim itu mengakui bahawa mereka merasakan kesan daripada strategi ini. Saya Minson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.